Pagi hujung minggu saat kita bertemu, riang ria rasanya oh bila kita bersama. Hello, selamat pagi kepada anda semua. Hari ini sangat seronok dapat jumpa Haziq finally. Fiona, I keluar rumah tadi, I dapat hidu udara yang lain. Udara 2022. Lain macam. Dia punya breeze tu kan. Rasa macam breeze keyakinan. Segar. Breeze segar macam okey, ini permulaan baru. Tahun baru, permulaan baru, azam baru. Kita lupakan kisah-kisah yang berlaku pada tahun 2021, 2020 yang memang macam-macam cabaran kan. Yang kita tak jangka. Minta-minta 2022 ni kita dapat mulakan tahun baru dengan happy, dengan doa supaya hilanglah banjir, COVID yang berlaku pada tahun lepas. InsyaAllah. Macam tadi Haziq mula-mula pagi dah cakap tentang hidup baru 2022 kan. Teringat pula dengan azam-azam yang kita dah set sebelum Orang kata ni. dah tak pakai azam, pakai azman. Janganlah confuse kan. Di awal pagi dia buat hal. Okey, azam-azam tahun lepas di mana anda yang tak sempat nak habiskan ataupun nak capai kan. Tak apa, kita boleh carry forward ke 2022. Azam you? Azam saya tahun ni ialah saya nak cuba untuk exercise. Hooray. Azam tahun lepas? Exercise. 2 tahun azam sama. Rasanya azam dia dah 30 tahun sama. Haziq azam. Okey, azam tahun ni nak kumpul duit lagi banyak. Ya, sebab yalah kita nak improve every year. Betul tak? Kita nak meningkat, kita nak tukar, nak jadi lebih baik setiap tahun kan. Betul. Lagi-lagi bila ada anak, ada isteri ni. Sebenarnya itulah sebabnya kita setkan azam supaya kita dapat improve diri kita menjadi lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelum. Dan jangan lupa untuk menjadi lebih kacak. Haziq kan? Yeah. Itu je dia nak dengar. Okey, kepada anda bolehlah komen-komen. Azam anda apa? Boleh pergi ke Facebook Borak Kopitiam. Kita live di sana juga. Boleh komen. Kita akan sambil tu baca-bacakan juga. Kita bagi tahu Azam 2022. Apa yang anda nak buat tahun ini dan apa yang anda nak lupakan tahun 2021 boleh share dekat Facebook Borak Kopitiam. Dan ini kita nak share dulu update mengenai status COVID-19. Ini update semalam lah. 3,386 kes baru. Dan setakat ini boleh cakap macam kes kita sebenarnya dah meningkat berbanding dengan hari sebelumnya. Bagi anda semua rajin-rajin anda cek SMS anda sebab dos penggalak sudah pun giat diberi kepada anda. Jadi kalau anda ada appointment, silalah hadirkan diri untuk dapatkan dos penggalak tersebut. Okey, adik banjir pun kita nak bagi juga. Yes, betul. Ada juga tempat yang masih lagi hujan. Semalam bila petang kan, tengok hujan Fiona. Tu yang macam ada risau sikit lah sebab kawasan Haji kan memang kawasan yang banjir hari tu. Termasuk pagi tadi pun hujan juga agak lebat. Tapi alhamdulillah lah tak ada apa-apa yang tidak diingini berlaku. Tapi ini kita ada update mengenai cuaca. Jom kita tengok. Kalau kita tengok berdasarkan map peta Pahang dan juga Melaka, Johor dijangka, Negeri Sembilan juga dijangka akan ada hujan lebat yang berterusan. Okey, dan bagi kawasan seperti Kelantan, Terengganu, Pahang juga Sabah, beberapa daerah ini hujan berterusan juga akan berlaku dan diparas waspada. Jadi nasihat saya kepada anda semua, tak kisahlah anda berada dekat mana, sentiasa sebelum ni kita pernah ada tunjuk satu beg siap siaga. Okey, masukkan segala barang-barang penting dekat dalam tu, tak kisahlah. Okey, kalau anda nampak apa situasi yang rasa macam buruk akan berlaku, dah ada satu beg yang anda boleh bawa untuk pergi daripada kawasan tersebut. Dan seterusnya ini kita ada ramalan cuaca daripada Map Malaysia. Ini sampai 8 Januari 2022 punya ni kita kalau anda boleh tengok sekarang dekat TV, kita dah tunjuk dah ini antara ramalan daripada Map Malaysia dan ada amaran hujan lebat berterusan juga, peringkat buruk dan waspada. Anda boleh tengok juga dekat laman rasmi Met Malaysia mengenai update ni setiap hari. Ini updated sampai pukul 4 petang semalam. 1 Januari 2022. Betul. Alright. Dan sekarang ini kita nak berceritakan mengenai sebuah kawasan tapak perkemahan dan juga rekreasi yang bernama Pondok Waris
habis musnah dihanyutkan oleh air Sungai Benus yang melimpah pada 19 Disember yang lepas. Pemiliknya Muhammad Arifuddin Anwar yang telah pun mengusahakan tapak tu selama 6 tahun bagi tahu kejadian banjir ni berlaku first time dekat kawasan tu yang terletak di Jalan Lama Kuala Lumpur, Bentong, Pahang. Menurut Muhammad Arifuddin, dia kata lebih daripada 80% kawasan tu lenyap dihanyutkan arus sungai yang deras dan dianggarkan sebanyak RM70,000 kos kerugian. Dan Tinggi, buat tinggi masa sangat sekarang tinggi. ni, kerja-kerja pembersihan dan cari barang di timbunan pasir sedang giat dijalankan dan menurut beliau juga proses bina semula masih belum dimulakan lagi sebab masih takut dan ingin bersedia untuk hadapi gelombang banjir yang mungkin akan berlaku dalam masa yang terdekat. Tengok Ini ni, adalah keadaan dia. sebelum banjir. Ni sebelum banjir tengok macam mana indahnya kehijauan kawasan tu. Rasa macam ya Allah cantiknya kan, tapi bila dihanyutkan banjir tengoklah macam keadaan musnah. Jadi setiap mereka mangsa banjir ni menghadapi banyak cabaran. Dan juga cabaran tu diteruskan lagi untuk pasca banjir. Nak kena bersihkan, nak kena buat balik, bina kehidupan balik, Fiona. Bukan senang Bukan Tapi senang. bersyukurlah sangat sebab rakyat Malaysia memang ringan tulang, Ramai yang bantu. sudi membantu kawan-kawan kita semua Betul. yang dalam susah. Hebat rakyat Malaysia. Jadi kita doakan agar kehebatan itu diteruskan untuk tahun 2022 ni. Dan tajuk kita hari ni, untuk hari kedua tahun baru, Yes. tajuk kita adalah dua. Dui. Dua jugalah. Dui tu dua kan? Betul. Dui guna. Maksudnya barang-barang ada dua kegunaan. Contoh, yang perempuan punya celak tu. Okey, ni menarik ni nak dengar ni. Dia boleh buat jadi celak. Okey, satu lagi. Kalau pensel hilang, Ha. dia boleh jadi pensel. Aha. Dua? Dui guna? Apa lagi? Eleh. Apa lagi dui guna? Satu lagi. Perempuan juga suka buat macam tu. Baju lama-lama jadi Jadi? Kain buruk? kain buruk. Itu biasa standard lah. Dia ada benda lain. Okey, contoh. Okey. Getah yang ikat makanan tu. Kan? Yang ikat plastik makanan. Boleh jadi? Getah rambut. Getah rambut. Apa lagi? Tengok tu. Kita punya Ada mereka yang dekat producer. belakang kamera. Jahatnya dia kata selain daripada getah tu ikat rambut, dia buat lastik. Boleh buat plastik. Boleh guna. Macam dui guna. Dui guna tu maksudnya pelbagai guna lah. Boleh digunakan dengan fungsi yang lain. Kalau fungsi sebenar, benda tu adalah ini, fungsi utamanya, dia boleh digunakan sebagai ini juga. Saya percaya ramai yang ada dekat rumah ada pengalaman ni. Jadi mungkin anda boleh kongsikan bersama kami di Facebook Borak Kopitiam. Yes, Sekejap lagi kita baca. Sebab sekarang ni kita akan berehat sebentar. Kembali selepas ini dalam Borak Kopitiam, okey? Macam begitu. Dui guna. Itu topik betul. kita untuk hari ini di Borak Kopitiam. Ada satu barang boleh digunakan dengan pelbagai fungsi. Ada juga inovasi yang dibuat. Kalau Kenapa Haziq macam rapping wah, dia punya kan. Hello, Assalamualaikum. Hari ni topik kita dui guna. Wah, betul-betul. Itu baru rap betul. Tapi Okey. betul lah apa yang Haziq sampaikan tadi. Ya. Tapi kan, orang-orang yang buat innovation ni memang seorang yang hebat. Dia boleh gunakan idea untuk buat fungsi suatu barang tu jadi lain. Supaya barang tu walaupun kita dah pakai, dah habis pakai, habis penggunaannya, masih lagi boleh pakai kan, supaya kita tak gunakan sumber-sumber bahan yang lain. Okey, cakap pasal orang yang berbakat ni, Haziq dulu sekolah teknik. Teknik Kuala Selangor. Sekarang dah jadi college konvensional. So, dekat sekolah teknik tu kita ada macam-macam projek kita kena buat tau. Kita kena tukar barang tu. Contoh Haziq dulu punya idea nak buat tong sampah, kita boleh bakar sampah dekat dalam tu tanpa keluarkan asap. Konon. Tak apa. Tapi tak jadi. Tak jadi. Jangan give up. Dapat D. Jangan give up. Nanti mungkin jadi. Minta tolong dengan tetamu kita ni. Nanti, yang ini power. Tamu kita hari ini memang seorang yang pakar inovasi. Kita ada Muhammad Asif Zulkifli. Assalamualaikum. Hello. Selamat
datang. Terima kasih. Selamat pagi. Yeay. Selamat pagi. Silakan. Kita pilih hujung. Boleh, eh? Boleh. Kita duduk. Laki-laki duduk hujung. Okey. Bestnya. Wow. Kalau dulu biasanya ayahnya yang datang, sekarang ni Betul. anak dia pula yang datang ke sini. Ya, Apa betul. khabar? Alhamdulillah sihat. Orang kata bakat tu membawa. Kan? InsyaAllah. Diwarisi lah. Betul. So Asif, mengikut jejak langkah ayahnya yang buat inovasi reka cipta. Hari tu pun kita pernah video call kan? Ada. Itu hari yang first kita buat online tu. Waktu yang MCO tu. Dengan Asif juga. So mungkin hari tu kita tak dapat nak cerita panjang. Ya, betul. Kan? Sebab kita pun video call. Hari ni Asif dapat datang jumpa kita. So boleh ceritakan sikit lah. Bila Asif boleh gunakan satu produk yang memang ada satu fungsi dia. Lepas tu diguna pakai untuk buat satu fungsi lain lagi. Okey. Alright. So maksudnya kat sini sebelum saya masuk awal-awal pagi tadi, saya cerita sikit lah. Apa jadi? Okey, alright. So maksudnya dui guna ni, tadi saya masuk pintu tak ada tingkap. Okay. Masuk pintu borak kopitiam, pintu tak ada tingkap. Tapi dia dah bawa kat sini. Cermin di meja. Ya, betul. Itulah maksud. Ada cermin tau ni, ada cermin. So sini, mungkin sini kot cermin dia. Okey, tu kena ada. Okey, alright. Oh, kau tutup pintu tu Habis sekarang semua tahu pintu buat Pintu kopitiam buat tu tak kopitiam tak ada ada cermin. Tak ada sebab dah letak kat sini. Dah letak kat guna. sini. Okey, alright. Okey, mungkin Asif boleh bagi tahulah penonton sikit dekat rumah Okey. kan. Kita dekat sini mungkin kita tak berapa fasih untuk jelaskan Ya. maksud sebenar dui guna dia macam mana dan Okey. apakah kebaikan dui guna. Asif Okey, untuk kebaikan dui guna ni sebenarnya kita dapat menjimatkan kos bagi orang-orang ataupun orang yang nak berfikir inovasi dan sebagaimana macam contoh kita ada apa-apa produk yang rosak, macam contoh dengan sekarang isu yang banjir apa semua ni, mesin basuh, ceret elektrik, streka kita rosak dan kita boleh repair, macam kita boleh dijadikan satu fungsi dia yang sama. Itu yang pertama. Boleh jadi- boleh jadi ceret, ya? Boleh jadi ceret juga. Maksudnya memang dia ceret lah. Contohnya. And then yang kedua, streka tu kita boleh modify dia untuk fungsi yang lain. Macam contoh kita pernah makan tak yang kecil-kecil dulu kita makan sumi. Okey. Tahu sumi? Yang segitiga tu macam kon tu kan? Sumi, bukan lagu Nabila Razali. Ini Sumi. Sumi gula-gula. dia nak gunakan. So sekarang ni dia punya sumi tu penutup streka tu kita boleh buat tempat penutup yang kita buat tu. Maksudnya kita lekatkan sealkan dia. Macam T-Life Sila lah. sekarang sila. So kita boleh ambil benda kos yang murah macam tu lah. Kita maksudnya kita buat satu invention dengan low budget. So kita ambil streka tu and then kita just letak je. Nanti dia akan sealkan dia punya keliling tu. Jelly, kan jelly? Yes. Penutup jelly plastik tu yang kita boleh buka tu. Maknanya untuk orang yang nak meniaga jelly tu boleh seal benda tu. Ya, betul. Pakai benda tu. Maknanya tu adalah satu fungsi yang lain lah. Dan streka pun boleh juga jadi benda-benda yang lain juga. Maknanya macam contoh pemberat. Sebab streka ni satu benda yang berat. And then kemudian kita punya pam-pam air dekat rumah tu kita boleh gunakan sebagai sprinkler. Kita boleh gunakan sebagai penyejuk dekat rumah. Kita nak jadikan rumah kita ni macam Cameron Highland yang sejuk. Kita tambahkan dengan radiator kereta yang rosak-rosak tu. Kita letakkan sewaktu dalam tu letak air dan kita sentiasa bagi dia sejuk ke apa macam mana kan. Kita letak kipas dan rumah kita akan rasa macam kat Cameron lah macam tu. Bila Asif cerita macam tu kan, saya terbayanglah rumah Asif. Saya terbayang rumah saya. Rumah Asif tu macam benda ada dah. Robot bergerak berada dah. Ni rumah tengok dia ni. macam ni. Kau tengok semua penuh dengan barang-barang inovasi ya. Ini penuh barang-barang inovasi ni sebab ni satu ayah punya tempat R&D center dia lah. So kita dekat rumah memang akan ada masa untuk buat benda-benda testing. Buat Hari-hari ya Asif? Tak, hari-hari saya akan berduduk di office, berjumpa dengan pelanggan saya. And then yang ni dia mostly macam hari Sabtu Ahad lah. Ini mengisi masa lapang lah ni. Mengisi masa lapang. Tapi kalau adik-adik saya yang nombor 6, nombor 7 tu yang cuti sekolah, dia lah jadi mangsa pembantunya. Mangsa ya? Sebutkan mangsa Asif nak tanya ni. Betul-betul. Asif ceburi diri dalam bidang ni. Adakah disebab minat ataupun sebab dipaksa oleh ayah sejak kecil? Okey, nak cakap pasal minat ni memang, yelah kalau orang kata, kalau kata kita nak berjaya memang kita kena buat sesuatu dengan kita punya minat sendiri kan. Tapi saya sebenarnya masa saya nak masuk sambung belajar lepasan SPM tu, saya nak masuk sebagai graphic designer. Sebab saya memang daripada umur tingkatan 3 saya dah start berniaga dengan sekolah. Saya editkan gambar apa semua, buat video semua. And then masuk je belajar tu ayah cakap, okay, pergi dekat GMI ambil product design. So saya pun ambil lah product design. Tapi at the time apa benda product design ni kan. Walaupun waktu form 2, form 3 saya dah ikut jejak ayah.
So saya pun yang kita panggil graphic design tu saya buat side income saya lah waktu saya belajar. And then yang industrial design ni saya actually bila datang minat daripada bila saya lepas habis belajar product design tu. And then saya berceburi dengan bidang ayah ni. Lepas tu saya tengok customer saya senyum. Bila sesuatu benda yang puas, kita dapat kepuasan macam dia buat sebelum ni lambat, lepas tu penat. Lepas tu bila kita buat tu dia jadi macam kita buatkan satu inovasi untuk dia mempercepatkan dia punya kerja dan dia senyum, dia cakap, "Oh, bestnya dapat macam ni." So saya rasa lagi macam lagi best lah untuk kita nak teruskan lagi bantu orang macam tu. Bagi anda yang mungkin tak tahu, siapakah ayah kepada Asif? Ayah dia adalah Zulkifli Harun. Yang memang kita tahu lah banyak dah inovasi-inovasi yang dia buat. Dan inilah anaknya antara tu lah. Inilah Pakcik Zulkifli. MacGyver Malaysia. Banyak inovasi. Yang kita tahu, wah, apa benda dia sentuh mesti jadi. InsyaAllah lah. Tapi Asif kan, kalau nak sampai ke tahap ayah kan Asif kan? Okey. Kan 100% lah. Kira ayah kita letak 100. Asif dah sampai tahap berapa lah? Saya masih lagi dekat tahap nak cakap 20-30. 20-30 rendah sangat lah. Okey, 70 lah. 60 lah. 60. Sebab ilmu pengalaman dia dah lebih dekat 36 tahun. Tapi saya baru lebih kurang dalam 4 tahun, 5 tahun. And then saya punya ciptaan yang paling saya rasa okey lah. Maksudnya saya gembira lah dengan ciptaan tu. Saya buat untuk company Perancis untuk sedut ulat maggot. So dia ada lebih kurang dalam 180 pond di tempat dia. Tapi dia base di Kuala Selangor. So kita buatkan satu mesin untuk sedut ulat dia apa semua tu kan. Maggots. So saya rasa tu ciptaan saya yang saya ceburi. Tapi lah. Asif ada cipta satu benda lagi yang dia bawa hari ni. Untuk tajuk kita Dwi Guna, Asif bawa dekat studio Borak Kopitiam. Bukan calan-calan benda yang Asif bawa. Benda ni boleh bergerak sendiri, guys. Okey. Dengan niat. Jap. Dah tengah masuk tu. Belum masuk lagi. Tak, dia bunyi titik. Oh, titik. Dah dengar titik. Okey. Jap. Itulah dia. Kita perkenalkan kepada anda. Ini adalah Ada nama tak? Bluka. Apa nama dia? Bluka. Jom kita tengok Bluka ni. Wow. Ini adalah apa? Asif ni apa ni? Kalau tengok belakang ni ada mesin rumput punya tu. Asif mungkin boleh dekat sikit dengan mesin ni. Alright. Mana sini boleh? Boleh. Sini boleh. Mana-mana je. Alright, so apa benda yang saya bawa hari ni, dia actually maksud Dwi Guna tu ini adalah ciptaan terbaru kita lah. Tapi waktu maksud ciptaan terbaru ni bukanlah cakap kita buat yang pertama di dunia ke apa ke, sebab actually dah ada di pasaran. Maksud pasaran luar negara dah ada, tetapi apa yang kita buat, kita meet the requirement dengan harga bajet di local Malaysia affordable lah, melainkan nak bawa masuk apa semua kan. So apa yang ada dekat sini kita buat untuk mesin rumput dengan alat kawalan jauh. Dan pelanggan saya ni macam-macam pelanggan. So dia orang ada yang nak tambah trailer, maksudnya nak angkat buah-buah sawit ke dalam ladang. And then kemudian kita ada belakang ni kalau tengok tempat untuk korek lubang tanam pokok. So kalau kata kita ni untuk korek lubang ni. So kita boleh dia boleh turun naik untuk korek lubang. Dan ini standard je lah, standard on the shelf. Just kita attachkan dia. So kalau kata dia nak buat lubang tu secara betul-betul precise 1 meter, then kita programkan dia dengan GPS. So kita akan tekan start je, dia akan automatic turun naik jalan. So orang tinggal nak jalan ikut dia, letak pokok je lah. Okey. So Asif, yang awak punya ni invention ni, adakah disebabkan orang order ataupun datang idea daripada awak sendiri? Okey, kebanyakannya memang banyak orang order. Kadang-kadang kita nak buat new invention pun kita kena ada ramai tim untuk bantu kita untuk buat new invention tu, maksudnya yang tak ada orang order. Betul. Mana baru nak fikir. Tapi sebabkan dekat kita punya tempat ni memang hari-hari ada orang order benda-benda lain. Macam kita nak buat benda yang terbaru pun kadang customer ni punya tak ni kan lagi. So memang invention tu customer just datang, Kak, sekarang yang terbaru kita buat mesin potong kuih kek batik. So boleh tengok kat Facebook. Potong kek batik. Yes. So maknanya customer datang, saya nak potong, sebab satu hari saya kena potong 250 biji kek batik. So bayangkan nak kena potong 1 inci tu Dengan cepat lah. dengan cepat. So kita buatkan mesin untuk tekan dan tarik dan siap.
So customer time tu happy dan kita lagi sukalah. Maknanya wah mungkin boleh pakailah di Malaysia ni, maknanya adalah lokal-lokal yang buat R&D dan juga mencipta ni. Okey, kalau yang ini mesin rumput dan gali lubang punya Kombinasi. ni grinder lah ni kan. Dia panggil auger. Apa nama? Auger. Auger. Bukan yang hijau Itu apa? Auger. Oh, hijau tu apa? Hijau tu apa? Auger. Alah, princess. Auger tu. Alah, awak lupa kawan saya. Okey, so kita nak cerita pasal ni. Kita tahu ini ada orang yang order. Ya, betul. Ada orang order. Berapa kos untuk buat benda yang boleh dua guna ni? Okey, mengenai dengan kos tu, basically memang kita try to suit the budget dengan customer lah. Kita bukanlah tak nak cakap berapa harga dia ke apa. Cumanya kadang-kadang ada orang yang datang dengan bajet bawah 5,000, bajet bawah 2,000. Ada yang bajet 1,000. So kita boleh tunjukkan di mana dia punya level of commercial dia. Maknanya kalau kata dia cakap okeylah bolehlah saya pakai pun, kan orang nak tengok kan. Memang nak pakai rosak ke apa ke saya boleh repair. So kita boleh buat dengan harga yang rendah. Maksudnya memang nak membantu orang lah kan. Ya, betul, Okey, sebenarnya insyaAllah. Asif kan ada bawa satu lagi hasil ciptaannya datang. Ada dah kat depan ni. Ni pun Minta automatik terus kan? dapat. Okey, nak saya ambil? Abang boleh. Kita pakai ke abang terus posh bag ni. Oh, ini macam apa ni? Pakaikan terus posh bag. Abang tu pakai posh bag ni. Kita pakai Okey. Berat posh bag dia ni. Ada bateri dalam tu. Patutlah. Okey, right. So kita sambungkan ni. Actually benda ni muat. okey. Okey. Kurus lah. Kemudian sambungkan saja. Kita sambungkan wire ni dulu. Alright, supaya panjang sikit. Okey. Actually benda ni adalah Kesan daripada bangsa banjir. Bukan. Okey, so dia adalah bahan di dalam macam contoh kereta kita ada aircon kan. So blower aircon ni kita boleh buatkan blower untuk pengering daun. So mungkin ada tengok. Oh, macam mana cara guna Okey, dia? pegang ni satu tangan kiri. Pegang satu macam ni belakang. Okey. Macam ni. Macam ni lah. Nak pegang Oh, sini. ni okey. Okey, macam ni lah. So Alright. jalan lah. Ni ada abu ni. Buang. Wow. Atas sikit. Oh, atas sikit. So dia tak payah sentuh lantai. Tak payah sentuh lantai. So Jangan, maknanya jangan. daun kering ke apa, at least kita gunakan blower aircon ni kepada blower daun kering ke. And then kalau Sebenarnya kata kan, hose pun ada dua guna. Sebagai hose, cleaner. Okey, benda ni adalah untuk membersihkan benda-benda yang kita nak guna kan. yang kering Yang lah. benda tak nak guna, yang kering lah. Daun Kita buang kering. sekali. Kering sangat tu. Tapi kan seronok bila kita tengok hasil ciptaan ni semua kan, sebab macam kan macam inovasi macam-macam Ya, inovasi betul. yang kita boleh nampak dekat sini. Baiklah. Sementara Bersih dah lah habis studio Bersih. ni. Dia adalah macam angin apa? Angin blower. Angin blower. Blower aircon tu untuk Yes. kereta tu. Kan ada jual sekarang air blower tu tapi a bit pricey kalau kata yang Betul. berjenama. Betul. Tetapi kalau kata kita ada dalam kereta blower macam ni, dan kita just buat inovasi lah duit guna dia untuk blower. Dan kalau kata mahir sikit, tambahkan satu penyapu depan tu. Belah kiri kita boleh buat cuci longkang. Wow. Okey, bagi yes. mereka yang nak dapatkan lebih banyak info mengenai inovasi Asif, mana mereka nak contact Asif? Okey, so boleh track Instagram? dekat kita punya Instagram zuldesign.official ataupun di Facebook Facebook Zul Design juga. Itulah dia. Baiklah, kita nak ucapkan terima kasih kepada Asif. Okey. Sudi datang bersama dengan siapa ni? Dengan Bluka. Bluka ni? Luka dan juga Dengan ini kita dia tak ada nama lagi. Haziq Blower kita panggil. Aziz. Thank you, terima Okay, kasih. salam dekat ayah. Baik, insya-Allah. Okey, tapi sekarang ni kita nak tengok dulu ni trivia guna barang terpakai. Jom. Jom kita saksikan. Sekiranya anda memiliki barang-barang yang ingin dibuang atau tidak lagi mahu digunakan, jangan buang dulu. Ada banyak cara untuk barang-barang ini dikita semula yang ada nilainya. Ada juga yang menjadikan barangan ini sesuatu yang bernilai. Disebabkan seringkali dilanda musibah banjir, dua anak muda dari Terengganu ini terinspirasi untuk mencipta dan mengubah suai motosikal yang boleh dibawa meredah banjir. Ikram Syahidi Mat Khail, 24 tahun dan adiknya Muhammad Zakaria Mat Khail, 22 tahun telah mengubah suai dua motosikal yang bukan saja mampu mengharungi air dalam tetapi masih boleh berfungsi dengan baik.
Kejayaan mereka mengubah suai motosikal ini mendapat perhatian ramai selepas video mereka menunggang motosikal dalam air mula tular di media sosial. Tayar terpakai boleh dikita semula untuk dijadikan sesuatu yang sangat berguna dan menarik. Hanya perlu sentuhan kreatif dan sedikit kemahiran, tayar terpakai juga boleh dijadikan hiasan di halaman luar mahupun dalam bangunan. Demikian dilakukan pesara tentera Zazali Ibrahim 57 tahun dari Senawang, Negeri Sembilan apabila kreativiti mengita semula tayar terpakai yang bermula sebagai hobi atau mengisi masa lapang kini dapat memenuhi permintaan penggemar barangan cantik dan menarik hasil ubah suai barang terbuang. Antara hiasan yang dijadikan Zazali daripada tayar terpakai seperti bentuk angsa, burung merak, bangau dan abstrak yang kebanyakannya digunakan sebagai bekas bunga selain kerusi pelamin, tempat duduk santai dan set meja kopi. Kreatif sungguh ni. Pelbagai cara boleh digunakan untuk menanam pokok kegemaran anda. Daripada pasu yang pelbagai bentuk dan rekaan sehinggalah kepada barang-barang terbuang yang boleh dikitar semula. Walaupun bahan terbuang nampak murah dan kurang menarik, tetapi jika anda kreatif dan bijak, anda boleh menukarnya menjadi sesuatu yang unik dan cantik. Selain daripada menyelamatkan alam semula jadi, anda tentu gembira kerana dapat menyelamatkan wang poket anda. Sebenarnya banyak lagi barangan yang boleh digunakan semula. Cuma kita perlu kreatif bagi mengolah semula barang terbuang. Selain itu, boleh jimatkan duit poket juga kan? Nampak? Kalau kreatif, semua benda kita boleh buat jadi guna untuk dikita semula. Dan satu lagi benda yang kita boleh kita semula adalah kertas. Kertas tu kalau banyak sangat kan paper lama ke apa ke, manila card. Dulu kat sekolah selalu kita nak cari manila card. Malam ni apa ni? Esok nak guna, malam ni baru kita bagi tahu, "Ma, nak manila card." Kedai dah tutup, Dik. Baru nak cari manila card. Tapi ini hari ni kita gunakan kertas dan juga barang terpakai tu untuk dijadikan model kereta. Yes, macam tak percaya kan kenapa kertas boleh jadikan sebagai model kereta? Ya. Mari kita tanya Tuhan punya. Okey, hari ini kita bawakan Syahrizal Syamsuddin selaku sebagai peminat craft kereta kertas. Ya, kereta kertas. Okey, kita rasa, kita pegang dulu Nampak Syah, boleh pegang macam boleh takut. pegang Boleh pegang Boleh. Solid. Solid. Oh, really? Ya lah, betul. Wah, apa tengok-tengok dia cakap? Ada tulisan. Bawah tu ada nota lah. Okey, kita tengok kan Syah sebenarnya datang daripada Kedah. Kedah. Kulim Kedah. Ya. Jadi nak kongsikan bersama dengan kita dengan minatnya craft kereta kertas ni. betul. Jadi berapa lama Syah dah minat buat craft ni? Okey, Syah buat craft ni lebih kurang 7 ke 8 tahun. Tapi Syah tak maintain buat lah. Maksudnya Syah kalau cuti sen, seminggu dalam 2 bulan macam tu Syah akan buat lah. Maksudnya Syah buat tu bila cuti semester. 2 bulan tu berapa banyak model boleh siap? Dalam satu je. 2 bulan satu Ya, satu. Oh, memang lama macam, lah. Contoh macam kereta ni, satu lah. Satu untuk 2 bulan. Yang yang ni. Ya, yang ni sebulan. Boleh katakan probably kebanyakan semua sebulan. Untuk satu replika. Ni kereta Wira. Ya, Wira. Proton Wira Kita boleh angkat sikit kita tunjuk. Tak boleh angkat. Alamak. Kalau nak angkat yang ni. Alamak. Nak angkat. Wah, dia boleh gerak lah. Oh. Dalam dia ada ni, ada control. enjin dan bateri. Ya. Yang ni semua Syah buat sendiri juga. Custom juga. Custom. Tayar pun kertas. Okey. Kenapa Syah boleh minat buat craft kereta daripada kertas ni? Sebenarnya Syah memang minat kereta dari kecil lagi. Okey. Kita minat kereta dari kecil, tapi kita nak beli kereta tu orang kata model tak ada. So Syah macam fikirlah macam mana kalau kita buat sendiri kereta tu. So Syah cuba buat kereta tu design sendiri. So yang belah sana tu semua design Syah buat. Dia mungkin ada konsep sikit macam orang nampak macam Lamborghini ke McLaren kan. Inspirasi lah. Inspirasi, sebagai inspirasi. Yelah kalau kita nak buat kereta besar modal mahal. Model mahal. Tapi Syah ada buat satu model besar skala 1:1 Lamborghini Huracan. Ada satu saya buat. Nisbah satu. Kira original size sebenar lah. Oh, dan semua daripada kertas. Dah semua daripada kertas. Biasanya kertas apa yang Syah guna ni? Syah pakai selalu Syah pakai kertas cardboard, tak pun kertas A4. Ikut tapi kena tebal dia 180 hingga ke 200 GSM. Tapi yang awak cakap nisbah 1:1 tu tadi tu. Dah saiz sebenar tu. Saiz sebenar. Tapi saya tak dapat siapkan semua sebab masa tu kita punya model tak cukup, just kita buat muka depan dia.
Okey, bagi yang tertanya macam mana Syah buat model kereta pakai kertas ni? Ni, Syah nak tunjuk hari ni. Dia dah lukis dah antara komponen-komponen kereta tu dekat kertas tu. Dan dia nak gunting dan juga koyakkan supaya benda tu boleh dilekatkan dekat cardboard-cardboard ni. Okey, boleh tunjuk sikit dekat kamera yang Itu apa Syah tu? dah lukis. Itu apa Syah? Okey, jadi Syah nak tunjuk contoh kalau nak buat sport ring. So Sport ni ring? cara buat sport ring. Okey. Sebab kebanyakan orang dia nak tahu cara buat sport ring. Okey. Okey, Syah tunjuk cara sport ring Okay, dia. kita tengok Syah buat nak buat sport rim menggunakan kertas. Lepas ni bolehlah kalau sport rim rosak ke apa, tukar pakai kertas je. Kita punya kereta. Ya. Azim punya kereta dulu, okey. Belum ke lukis je. Lukis terus jadi sport rim. Power lah Syah. Tapi tak sangka yang apa yang saya kagum ni Syah tadi bagi tahu buat nisbah satu persatu ni. Buat yang kecil ni pun saya dah macam wow. Apa lagi yang besar tu, Yang besar tu belum siap Betul. Yang besar tu tergendala terus. Tergendala. Ya, sebab kita Syah buat pakai cardboard macam kertas kan. So Syah letak luar jadi kena hujan habis. Alah sebab hujan. Tak apa Syah. Yelah nak letak dalam rumah. Dalam rumah. Takut tak lepas pula. Mak Buat tanya baru, apa buat ni? Buat betul mak akan tanya, kenapa besar ni letak kat luar lah. Kita pun tak apalah. Sedih kan lah. Jangan sedih Syah. Okey, so ini buat rim buat rim. Dia memerlukan masa lah. Sebab itulah memerlukan masa sebulan ke 2 bulan Ya, untuk kalau- siapkan satu model kereta. Contoh untuk yang detail memang ambil masa lama. Oh. Macam ni kalau nak tengok ini dia lagi ni lah. Okey, mari Kita kita kalau tunjuk sikit kita tengok kan Syah pakai gam pun gam biasa pun boleh kan? Yang besar. siap lukis sendiri semua dalam ni. Okey, kita tunjuk dekat kamera. Dalam ni dia ada seat juga yang dibuat menggunakan kertas. Ya, Nampak kertas. tu? Semua dekat dalam. Seat dia. Lepas tu ada meter. Dia ada meter tu. Meter, steering wheel pun ada. Nampak? Recaro seat dia. Recaro. Siap promote. Dia ni apa ni? Okey, yang ni kalau siapa perasan dia berigi-rigi ni, tan tajam ni Syah buat sebab untuk bagi dia boleh kita bentuk, dan yang bahagian Jadi tayak. tajam ni untuk lekat. Okey. konsep Faham. Memang Wow. banyak kerja lah. Orang yang boleh buat model kereta ni adalah orang yang penyabar. Sebab Ya. Yelah, tengoklah tu. Saya kalau boleh nak siap terus je. awak order terus daripada Syah. Sorry Syah, gunting pelan-pelan untuk siapkan benda ni. Memang sangat-sangat penyabar orangnya. Tapi kan terfikir pula nak tanya Syah kan. Sebab Syah dah buat banyak kereta ni kan. Terfikir pula macam antara banyak-banyak kereta ni, yang mana satu paling susah Syah pernah buat? Paling susah. Proton Wira. Ya, ni Proton Wira. Kenapa Proton Wira paling susah? Sebab body dia, shape dia, kita boleh nampak dia curve dia tu lebih banyak. Macam yang tepi ni susah sikit lah nak buat. Tapi Syah dua lah. Ni semua kan. Oh iyalah. Sekejap nak sentuh sikit lah. Nak angkat boleh. Nak angkat Angkat body dia. Warna kuku sama dengan warna kereta guys. Jahatlah Azim. Dah 2 minggu tak jumpa. Tetap. Tengok hilang kuku dia. Tengok. Tapi memang cantik. Macam, dia tak nampak macam kertas, kraft kertas. Nampak macam kereta tu kita pakai mesin pengecil kereta. Kecil lah kereta tu Yes. jadinya. Dekat cermin dia yang ni, okey, dia pun pakai Cermin kertas. tidak ada pesan Ini ya, 100% tak. Ada lesen. Tak kena zaman, sebenarnya tak kena zaman lah. Tinted dia. Okey, tapi Syah mungkin boleh ceritakan juga Syah ada tak ambil tempahan? Kalau ada orang kata saya nak model kereta ni untuk saya nak beli daripada Syah. Ada. Boleh? Ada. Syah dah jual Proton Persona, Proton Saga lama. Lepas tu Prodo Alza dan kereta-kereta apa? Lain lah, ada KE70. Maknanya kalau orang tu ada kereta ni, dia kata ada. saya nak buat kereta saya ni jadi model. Model boleh. Boleh? Boleh buat. Berapa Syah ambil kita bagi anggaran anggaran. Okey, anggaran Syah ambil selalu dalam 100 lebih lah. Bawah pada 200. Okey, tak mahal. Tak ada mahal. Maknanya kita boleh letak juga bateri-bateri tu. Yang tu tak kira Syah buat untuk model kertas saja, model untuk Okey, ni. tapi kalau letak bateri tambahan lah, add on Tambahan lah. lah. Kalau nak bagi dia gerak, ni boleh gerak. Tapi dia tolak-tolak lah. Wah, dia boleh gerak-gerak. Kenapa dia boleh gerak-gerak? Saya tak boleh tengok benda bergerak ni, saya nak main. Syah, sebenarnya kan Syah memang minat kereta, kan? Tapi nak minat kereta dengan buat craft kereta kertas ni satu hal. Mana Syah kalau main belajar anak-anak ni? Okey, semua ni Syah belajar sebenarnya dulu masa Syah pun teknik sebenarnya. Teknik tu kan ada belajar lukisan kejutaan. Dekat situ kita ada belajar kereta pasal betul. asimetri, pandangan semua. So kat situ Syah fikir, kalau benda ni dia buat pandangan, kenapa tak boleh buat 3D? So Syah buat bagi dia jadi 3D.
Kira lukisan part dengan sisi hadapan semua Syah bentuk dalam satu bentuk jadi 3D. Dulu sekolah Syah Oh. selalu lukis kereta kat kita Ya, betul. Betul tak? Betul. Saya memang ada kawan yang macam Syah ni. Dia memang suka lukis kereta. Dia nampak gambar kereta je dia lukis. Itulah kita cakap kan. Sebab kalau bila anak-anak kecil kita start to scribble, conteng-conteng dekat kertas kan. Macam conteng orang ke, kereta ke. Mesti ada sebab dia. Dia minat sesuatu. Nanti bila dah besar Biasalah kan. kena support minat anak. Kena support minat anak-anak kita. Kan. Macam Syah sendiri kan. Mak ayah semua memang support lah minat Syah. Memang support. Dia Memang memang support. support 100%. Cuma yang dia tak support nak letak kereta yang besar yang tu dalam satu-satu tu. Tapi sekarang tak apa, dah ada garaj tu, kita cuma tak ada masa je nak buat. InsyaAllah nanti kita doakan Syah boleh siapkan. Buat balik kan. InsyaAllah Okey, boleh. tapi Syah, antara semua model kereta yang Syah pernah buat, yang mana satu paling Syah sayang? Paling saya mestilah yang ni. Sebab ni dia sama design. Yang saya main tadi. Ya, yang main Awak tadi. sentuh kereta Saya kesayangan sentuh dia. kereta kesayangan dia. Tak apa, boleh. Kira yang ni sebab saya sayang sangat, dia sama design dengan kereta yang saya ada sekarang. Kereta awak lah ni. Ya, kereta saya. Oh. Yang ni lah. Kira memang fully lah, 100% memang saya buat CBG. Wow. Semua daripada kertas. Kertas. Ni memang nombor plate dia ke? Ya, nombor plate dia. Ni, City. kalau kan ni nombor plate kereta, ni memang kereta sebenar yang dikecilkan. Kita tengok. Dia buat jadi satu model dan jadilah kereta. Inilah kereta Syah yang diguna sekarang. Saya panggil dia Cik City. Cik Siti. Okey. Why? Kenapa nama dia Cik Siti? Sebab nombor plate City, so kita gelarkan dia Cik City lah. Itu je. Alright, senang Ya. Dia punya nak bagi nama apa semua senang je. Okey, jadi Syah, Ya. kalaulah orang nak tengok Syah punya hasil-hasil karya buat kereta pakai kertas ni, nak kenal Syah lebih rapat, nak order dengan Syah macam mana? Okay, first Syah ada YouTube channel. Nama YouTube tu Syah Rizal juga. Kalau siapa yang nak tengok cara-cara buat, dalam tu ada Syah tunjuk. Tutur dia cara-cara buat kereta tu lah. Kalau kata siapa yang nak beli, Syah ada jual template dekat Shopee. Template tu kira Shopee tu baru buka lah. Kira siapa nak beli, boleh lah. Maknanya orang template tu kira orang Orang tu potong dia kena kira print. lipat-lipat je. Ya, dia kena print, potong semua buat sendiri. Terus Syah hantar dekat email. Kan dulu kan memang ada mainan orang jual mainan gunting-gunting batu lipat ada. tu ada juga kan. Ada. Kalau nak main nak isi masa lapang, nak buat model kereta ni bolehlah beli dengan Syah. Dia adalah link dia tu dekat Instagram Syah, boleh follow sendiri. Kejap lagi kita akan tunjuk hasil sport rim dan tayar pakai kertas yang dibuat oleh Syah kejap saja lagi. Sebab sekarang ni kita nak cerita something pasal ada satu surau di Terengganu. Yes, yang memang sangat-sangat unik dan juga cantik. Sebab apa? Dia dibina gunakan pokok yang berusia 300 tahun. Kalau kita tengok, design dia memang unik. Tak pernah lagi Fiona sendiri. Dia Tengok. surau tau. Surau ni terletak dekat... Rumah pun tak ada macam tu. Ni apatah lagi surau. Surau yang terletak dekat Kampung Rutapai, Terengganu. Yang boleh dikunjungi para pelawat. Tak kira masa boleh pergi tengok surau yang sangat-sangat unik ni. Kalau kita tengok gambar ni pun sangat-sangat cantik. Menggunakan kayu cengal yang berusia lebih 300 tahun. Masih kukuh dan cantik tau. Juga ada campur dengan kayu pokok tembusu yang terbuang. Yang untuk dibuatkan jadi bentuknya macam itulah. Dan kalau anda lihat kan, surau ini dibuat oleh Abdul Karim Embong yang merupakan pemilik surau ini. Memang dekat luar negara kita tak pernah pun nampak ni. Ini merupakan satu pembinaan yang cukup unik. Kalau anda lihat struktur binaan menggunakan kayu membawa vibes klasik. Luar dalam. Kalau tak tahu nak pergi mana kat Terengganu, bolehlah pergi tengok surau yang menggunakan kayu yang berusia 300 tahun ini. Yes. So, Syah punya tayar hampir siap. Sport rim. Sport rim. Yelah, dia sport rim, lepas tu ada tayar. Ada bawah dia. tayar, betul. Okey, Kejap lagi kita tengok hasil dia macam mana. Kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam Borak Kopitiam. Awak kenapa sentuh kereta kegemaran Tak nak bawa kereta. Oh, ingat terus saya. Alright, kembali bersama Haziq dalam Borak Kopitiam. Hari ini kita cerita pasal Dwi Guna. Tetamu kita ni pun Dwi. Bukan setakat banyak lah bakat ni. Orang kata Dwi bakat. Pengacara, penyampai radio,
penulis lirik, seorang orang kata puitis. Seorang yang berpuitis. Kita ada Ahmad Fitri Yahya. Wow, congratulations bang. Ya. Lagu Angkara, nyanyian Siti Nordiana layak ke AJL 36. Alhamdulillah dapat juga ke final. Bukan? Tahun lepas tak dapat kan? Ha? Tahun lepas Tahun lepas tak dapat. Tahun lepas tak dapat, tapi tahun ni kembali. Kembali ya. Setiap tahun kena ada Fitri Yahya kat AJL. Haziq kena ada lah kembali. Alamak, kita tak ada. Tahun ni kita tak ada, bang. Tapi tak apa. buat Nanti lagu sebagai penyanyi. sebagai penyanyi insya-Allah. sebagai penyanyi. Sebab saya pun ada juga lagu dengan Fitri Yahya gitu. Tapi sebenarnya Fitri Yahya datang ini bukan cerita pasal lagu, bukan cerita pasal radio apa, tapi cerita pasal Aduan Jiwa. Satu program TV baru yang dicetuskan sendiri ideanya oleh Fitri Yahya sendiri. Mana datang idea untuk buat Aduan Jiwa ni bang? Okey, kalau Haziq perhatikan di laman sosial saya, Twitter ke Instagram, banyak juga saya post tentang masalah orang. Everyday betul? Jadi sampai ada juga orang yang unfollow saya sebab bila tengok saya punya IG, mereka rasa macam stres sebab ada anxiety. Masalah. Masa tu sama dengan mereka. Ada yang dirogol bapa, dirogol abang ataupun ketagihan kepada pornografi, ketagihan kepada onani contohnya, dan isu wanita yang dianiaya suami. Jadi macam-macam lah. Kalau orang baca mesti stres sebab kes tu macam agak ekstrim jugalah dalam konteks rumah tangga. Berat lah. Jadi saya rasa saya ada tanggungjawab untuk menyelesaikannya. Kalau saya nak DM seseorang, memang saya bukan kaunselor, saya bukan apa-apa. Dan nanti pun takut nanti tak habis kat situ. Jadi kita cuba ambil mana-mana isu yang sesuai dalam konteks Malaysia dan kita cuba programkan. Sebab ada isu yang lagi berat yang mungkin saya rasa sangat tabu dan sangat tak wajar juga untuk TV bincangkan sebab dia melibatkan perbincangan yang mendalam. Jadi saya ambil isu saya sesuai untuk tontonan di TV. Wow, sebab memang saya sendiri selalu tengok orang-orang pun respon tau dengan apa yang Abang Fitri post dekat Twitter, kat Instagram. Memang sangat-sangat ramai orang yang memberikan respon dan benda itulah yang membuatkan abang ada inspirasi untuk buat Aduan Jiwa. Tapi format dengan konsep bila nak masuk ke TV ni dia lain sikit. Kan? Bila masuk TV ni dia kena ada format, dia kena ada konsep. Untuk Aduan Jiwa ni format dia macam mana? Ini contohnya Haziq. Kita dah usaha cari air tu dekat mana. Tuhan aja yang tahu rasa hati. Bayangkan hilang seorang yang amat kita cinta namun tidak tahu di mana keberadaan mereka. Saya berubat ada keluar jarum berbatang karat. Mungkin itulah satu sihir. Inilah sebuah siri masalah yang tidak ada hujung jalan penyelesaiannya. Setengah orang dia nak mengadu masalah tapi persekitaran tidak membantu dia. Maka menjadikan dia memendam perasaan dan akhirnya merosakkan lagi diri dia. Luahkan masalah anda di Aduan Jiwa. Kami santuni sebaik mungkin. Wow. Hari ni start 8.30 malam. 8.30 malam. Itulah dia. Saya pun kesian kadang-kadang ada yang meluahkan macam video awak ni macam mana yang? Mangsa sebenar bang? Mangsa sebenar. Jadi ada yang dah sampai ke set tapi akhirnya tak jadi. Itu cabaran terpaksa tempuh lah. Tiba-tiba dia anxiety. Dia nampak studio kan gelap kan? Dia nampak macam gelap ni sebab dia dirogol setiap malam macam tu. Yang tadi tu seorang wanita tu yang mana dia dah berkahwin 8 tahun. Suaminya gay, sekali-sekala saja bersama dirajang. Tetapi suami tinggalkan dua perkara bila ceraikan. Apa dia? Yang pertama muflis, yang kedua syphilis. Dia nak kahwin lagi tapi tak boleh sebab organ dia dah mula rosak. Sebabkan suami dia curang dengan mana-mana. Musnah hidup. Musnah hidup. Dia kesianlah sebab berkahwin dengan ikhlasan, lepas tu didera semua, mental, fizikal semua. Tapi bila dia nak kahwin lagi, dia boleh tahu rupanya suami dia banyak bawa penyakit kepada dia. Okey. Tu saya nak tanya abang pasal emosi dan juga kesan kepada Fitri Yahya sendiri. Sebagai seorang host, kalau dekat social media kita reply macam biasa je, tak adalah kita rasa macam kita masuk dekat dalam cerita mangsa. Tapi ni abang dengan mangsa sendiri, kita selami sendiri mangsa and kadang-kadang abang pun agak emosi bila dengar ni. Macam mana nak kontrol? Itu dia sebab ada kes yang saya ikuti, contohnya macam episod akan datang di depan tentang seorang ibu yang tengah main-main dengan anak. Jadi bila bangun anak tak ada. Anak umur 3 tahun. Sampai sekarang tak jumpa. Dan 16 tahun. Sebab malam tu dia masih bergurau dengan anak dia, macam dia kata anak adik tu nama Ain. Ain curi ayam mak dia sebab tengah bagi makan ayam kan. Lepas tu bangun dah tak ada. Jadi ayam tu disimpan lagi. Ya kan? Masih ada harap anak tu dapat datang kembali. Dah 16 Memang tahun. hilang tanpa kesan.
dah jumpa isu ni viral 2006. Masa tu kan tak ada laman sosial lagi kan. Tapi sampai sekarang tak jumpa lagi. Wow. Saya yang interview Abang Fetri pun dah rasa berat. Apa lagi Fetri Yahya sendiri yang interview mangsa. Itulah dia. Memang itulah saya pun kalau boleh kalau nak settle masalah memang tak dapat. Syukuran kita beri jalan. Mungkin orang yang menonton ada masalah yang sama, mereka dapat perhalusi ataupun mungkin setiap episod ada motivatornya yang akan berikan maklumat. Semoga mereka pun dapat idea macam mana untuk selesaikan. Sebab ada isu memang takkan selesai dalam waktu semalam. Contohnya macam saya interview budak ni, best student dalam bidang keagamaan. Tapi dia memang pakar juga dalam bidang pornografi. Jadi dia memang baca Quran semua, tahajud semua, tapi tak boleh tinggal pornografi. Dia start umur 8 tahun. Tapi ada kaunselor yang akan bantu. Ada, tapi dia masih lagi struggle. Ya, okey, faham. Okey, jadi sebagai seorang pencetus idea, penerbit, pengacara program ni sendiri, mungkin Fetri Yahya ada plan lebih besar untuk aduan jiwa selepas ni, dah harapan untuk aduan jiwa. Mungkin Abang Fetri boleh ceritakan sikit. Peringkat awal ni kita ada 10 episod dulu. Mungkin akan datang kita akan sambung lagi dan mungkin dapat perlahan-lahan cover isu yang berat lah. Okey, dan saya pun kami masih lagi dalam tempoh rakaman. Juga proses dalam untuk memujuk antara mangsa yang mana bapa dia kurung dia dalam tempoh setahun. Jadi bagi makan pun ikut tingkap je. Sebab tak boleh tengok TV, tak boleh tengok phone. Jadi bapak dia suruh salah konsep dalam agama. Katanya kena beriman je. Tak boleh tengok apa. Jadi bila buat kesalahan, kena kurung setahun. Itulah kadang-kadang ada yang macam mak dia didera bertahun-tahun kan. Jadi dia tak boleh tidur sampai sekarang sebab walaupun dah berkahwin ada anak. Sebab bila malam dia, bila nampak gelap tu, terbayang mak kena hantuk kat dinding semua. Jadi saya rasa kesan ni... Benda yang bagi kesan jangka panjang. Jangka panjang. Untuk hidup mangsa tu sendiri. Dan bukan senang untuk kita nak meyakinkan mangsa untuk datang confess sendiri dekat dalam betul. program Sebab TV. ada kes yang saya rasa ini bulu dia bawa ke tengah tapi kita tak boleh tipu-tipu. Jadi memang macam tu je. Sebab ada juga kes di mana wanita dikahwinkan oleh keluarga, ingatkan bahagia, rupanya suami dia tu macam mental, sawan, psycho. Lepas tu ada kes yang psycho juga. Bayangkan kalau Haziq bercinta dengan seseorang, kemana Haziq pergi, Haziq mesti buktikan. Kena snap ke, kalau pergi toilet pun report. Kena bukti, kalau pergi toilet kena flush toilet tu bunyi. Wow, ada hubungan yang macam tu bang? Ada. Ada. Okey, jadi hari ni episod pertama 8.30 malam. Hari ni punya tajuk, mungkin Abang Fetri boleh bagi tease sikit apa isu yang akan dibawakan. Okey. Ni lah dia. Ini dia. Ni episod pertama Seorang pelajar ketagihan pornografi. Patuh perintah agama tapi diuji dengan ketagihan pornografi. Itu adalah dosa peribadi dia. Tapi kenapa dia kena solat? Adakah nak tunggu jadi baik baru nak solat? Segalanya diluahkan dalam aduan jiwa. Tapi yang adik ni bimbang sebab dia dah tengok pornografi macam-macam kategori. Yang sekarang ni dia menyukai seks, minta maaf manusia dengan haiwan. Allah, sampai ke situ dah. Jadi kita perlukan pada bantuan psikologi, perlukan usaha yang mendalam sebab dia dah bosan dengan biasa-biasa ni. Mahukan sesuatu yang ekstrim. Wow. Saya pasti akan menonton aduan jiwa malam ni 8.30 malam dan sebab saya memang kagum dengan Fetri Yahya. Bukan setakat di social media, depan-depan pun walaupun saya kenal rapat Fetri Yahya. Dan kita harap agar program ini dapat berterusan dalam masa jangka panjang. Haziq ada nak buat pengakuan ke? Saya nak mengaku lah bang, tapi mengaku kat belakang lah nanti. Okay. Sebab sekarang ni kita nak bersama dengan Fiona. Katanya ada lagi nak cerita pasal inovasi barang-barang ni, Fiona. Baiklah, terima kasih Haziq dan juga Abang Fetri dekat studio. Untuk pengetahuan anda semua, selain daripada barang-barang terpakai, antaranya macam barangan elektronik ataupun kertas yang boleh dijadikan dui kegunaan ataupun reuse, makanan pun boleh juga tahu. Makanan boleh dijadikan sebagai baja. Dan satu lagi, makanan yang kita tak habis tu kita boleh kongsi dengan haiwan-haiwan. Jom kita saksikan video ini. Hari ni kita akan Wonder Mobile. Dia kata dia bukan pecinta kucing, tapi dia selalu bagi makan kepada haiwan-haiwan.
contohnya ada burung, monyet, anjing, kucing. So pada di talian kita ada Shidi. Hai. Shidi boleh cerita sejak bila sebenarnya bagi makan kepada haiwan-haiwan ni? Cerita mulanya saya memang selalu bagi makan dekat haiwan-haiwan ni. Macam memang ada standby dalam kereta tu makanan kiba untuk diorang makan. Tapi saya buat secara besar-besaran dan lebih besar start bila PKP 1. Ada satu hari ni saya pergi beli makanan. Masa PKP 1 hari ketiga tu saya beli makanan untuk saya lah. Lepas tu saya jumpa kucing. Saya bawa keluarlah kiba dalam kereta tu. Lepas bawa keluar kiba dalam kereta tu, dia macam banyak kucing yang keluar. Banyak kucing keluar semua. Lepas tu macam diorang macam kelaparan gila-gila. Sebab dah 3 hari kan. Masa PKP 1 kan memang semua kedai tutup. Saya pun bagi makan tak cukup. Dalam kereta tu ada satu tong kecil je. Lepas tu tak cukup. Tak cukup. Fikir macam mana nak bantu diorang ni. Sebab kat sini kalau dah kucing macam ni, kat tempat-tempat lain mesti lagi diorang lapar. Sebab diorang tak ada akses makanan Lepas tu saya balik, saya fikir macam mana. Okey, saya beli auto feeder yang besar tu. So saya fikir diorang boleh dapat akses makanan dalam masa 2-3 hari. And saya beli 20 kilo beg makanan. Lepas tu saya beli, saya round satu kuantan, saya letak satu tempat, satu auto feeder, satu tempat, satu auto feeder. Lepas tu okey lah, diorang dah dapat akses makanan macam tu. Okey, so dekat situlah saya start aktiviti saya masa PKP. Dalam 2-3 hari sekali saya akan pergi top up makanan tu untuk diorang. Anjing ni biasanya makan dia adalah makanan yang macam tulang ataupun lebihan makanan. Kalau kucing ni dia memilih sikit. Nak bagi makan anjing dan kucing ni tak semestinya macam terbeli makanan yang baru. Mungkin kalau lebihan makanan kita dah makan, dikumpul-kumpul pun boleh jadi makan juga. Mungkin Sidi boleh komen sikit daripada membazir benda tong sampah balik, kumpul bagi anjing kucing ni. Apa komen Sidi sendiri? Sebenarnya boleh. Sebenarnya benda tu bagus tau. Daripada kita membazir buang sisa-sisa makanan. Sebab memang setahu kita memang Malaysia ni banyak lebihan makanan. Tapi kalau untuk binatang ni, saya lebih nasihatkan untuk macam janganlah bagi tulang ataupun benda-benda yang keras. So kalau sisa-sisa makanan tu kan, contoh kalau kita rajin ke lebih rajin, kita ambil isi-isi ataupun benda-benda yang lembut-lembut, benda yang dia orang boleh kunyah, bagi dia makan. Kumpul-kumpul. Kadang-kadang kalau orang kampung selalu nasi lebihan apa semua dia akan buang dekat luar. Sebenarnya benda tu dalam masa yang sama orang tak sedar yang dia binatang yang akan datang makan. Tapi kalau contoh kat kedai, saya macam tak galakkan. Ini dia orang selalu bagi makan kucing ataupun ni dia bagi tulang tau. Sebenarnya tulang tu kadang-kadang kita bagi orang tak tahu sebenarnya. Kita bagi dia makan. Dia makan lebihan makanan yang tulang atau benda keras dia makan. Tapi sebenarnya kucing tu makan sebab kucing tu sangat-sangat lapar. Korang bayangkan tulang makan, takkanlah dia orang boleh kenyang. And kalau tulang tu, cuba kalau kita makan tulang lekat kat mulut, macam mana? So sama je macam binatang. Ini sebenarnya perspektif ni kita kena betulkan supaya orang tahu yang dia orang ni bukan makan tulang tu sebab dia makan, tapi sebab sangat-sangat lapar. Kalau boleh di kedai makan tu belilah macam ayam lebih seketul ke, bagilah dia orang makan sebab rezeki tu memang akan datang balik dekat kita. Betul, setuju. Apa usaha murni yang dibuat oleh Sidi ni berpanjangan dan Sidi semoga dipermudahkan segala urusan dan dimewahkan lagi rezeki Sidi. Amin. Terima kasih Sidi. Sama. Bye. Bye. Salam. Itulah dia. Kokok memang tak boleh tengok lelaki. Saya tak cakap kokok tu, Hazim yang cakap. Okey. Dan hari ni di Borak Kupitiam untuk Dwi Guna. Ada satu lagi. Inilah dia Dwi Guna. Satu boleh guna untuk berjalan. Satu lagi. You tahu tak? Boleh guna untuk gunting rambut. Dekat sini saya rasa saya tak pernah lagi nampak ada macam tu, inovasi macam tu. Gunting mobile orang panggil. Kita bersama dengan pengasasnya ni, Muhammad Syafiq Muhammad. Merupakan pengurus Giat Mara Puchong dan juga pengurus ni dia projek gunting mobile Style Awesome Elegance. Dia macam buat komersial pula. Selamat pagi. Apa khabar? Alhamdulillah. Saya rasa macam tengok nak potong rambut walaupun rambut saya dah pendek. Rasa macam tengok ni nak tengok potong rambut macam ni. Mungkin boleh ceritakan sikitlah mana datang idea untuk buat orang kata kedai gunting bergerak ni. Okey, idea yang kita buat ni pertamanya kita fikirkan macam mana kita nak dekat dengan orang yang tak pernah gunting rambut yang tempat eksklusif. Okay. So kalau tengok pada interior dalam dia memang nampak eksklusif lah. Kita nak orang yang tak berkemampuan dapat rasa macam mana kalau gunting dekat tempat yang dekat mall yang besar-besar. Macam tu lah. Yang level yang level high class lah. Ya. Okey, yang kemudian ni satu lagi sebab
satu lagi COVID. So kita fikirkan banyak kedai-kedai gunting rambut tutup. Betul. So macam mana kita nak solvekan problem tu. So jadi kita dapat idea, so why not kita bergerak ke tempat orang. Instead of orang datang ke kita, kita bergerak pergi tempat orang. So tu yang kira gunting mobile ni kat mana-mana pun boleh. Kita boleh pergi. Paling jauh pergi mana ni Abang? Sini paling jauh kita pergi Sepang lah. Sepang Sepang, ni yang kedua sini lah. Ni kedua dekat Damansara. Yang ini bukan sebarang kenderaan bergerak Sebenarnya yang ini adalah ambulans Ambulans lama. Ambulans yang dihadiahkan, disumbangkan oleh Pejabat Kesihatan Sungai Besar. So ambulans dia dah tak nak pakai. So ni dia ini keadaan lama dia. Ini. So kita Sinki ni memang ada. Memang ada. Okey. So kita ada tinggal jugalah benda yang original dalam ambulans tu. Tapi telah pun diubah suai. Jadi nampak macam mahal and style sikit. So dari segi stretcher semua tu, kursi yang ada untuk ambulans tu kita dah keluarkan lah. Berapa lama masa yang diambil untuk modify ambulans ni? 3 bulan. Oh, 3 bulan je? 3 bulan saja. Kita start bulan Ogos. Dan kita habis hari tu 30 hari bulan 10. Baru start juga 30 bulan 10 itu. So maknanya lebih kurang 2 bulan lebih lah sekarang ni. 2 bulan lebih lah macam tu. Tapi kan ini baru satu. Sebenarnya plan kita memang untuk gunting baba ni nak buat banyak lagi. Kita memang plan target kita adalah usahawan barber. Untuk yang mana yang dia tak perlu nak sewa kedai bulanan, satu tempat je. So dia boleh pergi mana-mana tempat, boleh cari market dia. Itulah kita punya target sebenarnya. Untuk kita buat ni, target kita adalah usahawan dalam barber. Okey. Saya nak masuk dalam boleh tak? Boleh. Saya nak tengok keadaan dalam ni macam mana. Nak tunjuk dekat semua penonton Borak Kopitiam sendiri apa yang dekat dalam ni. Jom. Haziq masuk. Tengok, kita tengok daripada luar ni. Ini kalau anda nak masuk gunting rambut dekat gunting mobile ni lah. Masuk memang ada dah. Abang barber kita seorang. Dan juga orang yang akan digunting rambutnya. Kat sini ada Sinki ni Sinki original daripada ambulans dari tu. Ambulans. Ni pun original. Ya, yang warna putih original. Yang lain semua ni buat sendiri baru kan. Yang elektrik ni memang ada. Memang tak. Itu kita semua buat sendiri. Semua buat sendiri. Nampak. Fuse apa semua kat sini. Kita buat fully sendirilah semua. Wah, ni tempat dia. And nampak look stylish kita tunjuk. Bambai sikit bang. Ya, gitu. Model kita hari ni Jalaluddin Hassan. Dia gunting semua rambut dia hari ni model kita. Ya, so cermin, tempat gunting rambut semua kita memang buat ni 5 star-nya lah bang. Kita memang nak eksklusif punya look. Sebab tu kita dari segi interior dalam tu, dari segi peralatan pun kita konsep kita modern klasik. So yang klasiknya dari segi kita punya interior luar dia, tepi dia retro, so yang modernnya adalah peralatan. So dari segi cermin, dari segi hair dryer dia, dari segi clipper semua clipper kita pakai cordless. Kita cordless. So tak payah nak guna elektrik lah. Ya. Kalau tapi tadi pernah cakap kan mobile bergerak ni dah pernah pergi Sepang. Maksudnya memang dah on the go dah memang beroperasi. Kita dekat Sepang hari tu sebab kita ada slot dekat Sepang. So kita bawalah untuk promo dekat Sepang. Okey, so lagi Sepang. Tapi apa kata orang bila dah 2 bulan buat ni kan? Komen daripada netizen. Okey. Tengok gunting mobile. Okey, komen yang kita dapat bila kita dah post dekat TikTok, kita dah sampai 1 juta view untuk kita punya gunting mobile ni. Dan komen memang ada demand daripada barber-barber kata why not, kenapa tak bawa kat tempat kita buat show. Ada yang minta sampai macam tu lah. Ya, sebab ini adalah satu idea yang sangat bagus. Lagi-lagi dengan keadaan sekarang yang kita tahu orang pun takut nak pergi ke kedai gunting apa semua. Tapi bila kita datang sendiri tu dengan keadaan yang macam ni dan disanitasi kan. Lepas setiap orang datang memang disanitasi. Kita follow SOP lah. SOP semua follow. Mungkin bila Haziq sebut tentang kereta ni dah disanitasi dan sebagainya, bagi mereka yang rasa macam terfikir saya nak potong dekat kedai ke ataupun dekat mobile bergerak ni, yang mana satu lebih bagus? Mungkin Encik Syafiee boleh kongsikan kelebihan gunting rambut di mobile bergerak macam ni. Okey, kelebihan yang kita nak tonjolkan lah. Tonjolkan di sini, kita nak orang merasai macam saya cakap tadi pada mula-mula tadi lah, nak rasa
keadaan eksklusif duduk dekat salon yang Mewah. yang mewah dengan harga yang berpatutan yang mampu milik lah. Kalau kita pergi tempat-tempat yang eksklusif tu mungkin dari segi kos tak ada apa harga tinggi. macam Parking tu. dekat tempat eksklusif tu mahal. Parking pun dah tentu kan. So jadi kita nak semua orang boleh rasa benda tu. So keistimewaannya kita nak pertamanya kepuasan pelanggan tu lah. Pelanggan tu, dan yang kedua kita nak pelanggan tu tak perlu fikir aku nak gunting tempat eksklusif kena pergi jauh. So tak payah. So datang terus je. Ya. So benda tu boleh datang kat tempat dekat tempat kita lah. Tapi macam mana barber-barber ni semua yang nak gunakan khidmat, nak kereta gunting mobile ni? Okey, untuk permulaan ni kita buat model, satu model yang mana untuk kita explorekan kepada semua barber, yang mana kita boleh buat barber, gunting mobile ni mengikut cita rasa barber tu sendiri. Dia nak konsep macam mana pun kita boleh jadi konsultan untuk dia lah. Macam tu. So abang dah tahu dah, ini dah ada dia punya custom design-nya. So yang ni kita idea ni kita ambil daripada idea cikgu. Cikgu kita lah, kita punya tenaga pengajar yang terlibat dalam nak buat gunting mobile ni. So kita ambil dia sebagai pelanggan. Pelanggan dan sebagai pemilik kedai barber. So kita tanya dia konsep apa yang nak. So kita create, kita designkan, inilah yang terhasil. Inilah dia gunting mobile. So memang puas hati lah. Tak Owner sabar dia ni. puas hati lah. Owner puas hati, kita tengok pun kita rasa puas hati. Siap ada number kat luar tu. Yes. Nombor 013. Sila masuk. Dia nak masuk semua dekat dalam ni. Dia akan panggil orang tu untuk masuk dalam gunting mobile. So sebab dia limit 2 orang je. Satu masa limit 2 orang lah. Jadi kalau nak follow social media, tadi kan TikTok pun dah ada. Mungkin Abang Syafiq boleh bagi tahu apa nama social media. Okey, untuk yang official lah kita Giat Mara Negeri Selangor. Ada Giat Mara Negeri Selangor lah. Betul. Dengan Mara Negeri Selangor. Inilah dia Facebooknya. Ya. So kalau kita nak follow dekat sini lah. Follow kat sini, nanti akan bagi tahulah apa nama TikTok, nama Instagram, apa semua akan ada dekat situ. Untuk apa-apa dan untuk orang yang ingin digunting rambutnya, jangan lupa pergi follow sekarang di Facebook. Yes, terima kasih Encik Syafiee. Okey, baiklah sekarang ni selepas kita habis sebut tentang mobile bergerak, nak gunting rambut dan sebagainya, Fiona ada satu benda nak kongsikan bersama dengan Haziq dan juga anda semua yang ada di rumah. Ni apa yang bergerak? Iaitu slot akasia untuk anda semua. Kisah cinta kita. Slot bergerak. Satu persatu kejahatan telah terbongkar merungkai perkara sebenar. Namun apakah ia bererti bahagia milik Elisa dan Amir atau sebaliknya? Dapatkah Natasha mencari kasih sayang ibunya yang telah lama hilang? Ketahui penghujung kisah mereka di Kisah Cinta Kita minggu akhir Isnin dan Selasa 7 malam di Akasia, hanya di TV3. Ya, nampak macam VO. Kan, lakonan Eddie Ashraf dan Amelia Anderson. Yes. Jangan lupa tengok di TV3. Kejap lagi kita akan bersama dengan seorang penyanyi yang ada kaitan dengan Upin Ipin. Siapakah? Nak tahu? Jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini di Borak Kopi. Borak Kopi Tiam. Selalu denganku, maafkanlah salahku yang dulu, hingga akhir nanti. Percayalah engkau yang ku mahu. I'm so in love with you. Ku selalu mencintaimu, biar aku jaga sampai kau menua. Kau janjiku sampai mati. Tetaplah kau bersama, cinta jangan pergi. Seluruh hidupku hanya kamu. Tak ingin ku rasakan ditinggal sendiri, menjalani hidup tanpa dirimu.
cintaku padamu. I'm so in love with you. Ku selalu mencintaimu. Biar aku jaga sampai kau menua. Kau janjiku sampai mati. Kini kau milikku. Ingin aku lukis semua memori terindah. I'm so in love with you. Ku selalu mencintaimu. Biar aku jaga sampai kau menua. Kau janjiku sampai mati. So in love, I'm so in love with you. Ku selalu mencintaimu. Biar aku jaga sampai kau menua. Kau bintang surga duniaku. Kau janjiku sampai mati. Okey. Ya, itu dia Hasif Upin yang merupakan abang Upin Ipin. Kalau tengok dekat Instagram dia, yang menyanyikan lagu Janji Sampai Mati. Tadi persembahan itu bersama dengan AEG Boys. Mana ni? Mana abang Upin Ipin ni? Abang Upin Ipin tak dapat datang hari ni. Jadi kita call, video call bersama dengan Hasif. Assalamualaikum Hasif. Selamat pagi Hasif. Hai, waalaikumsalam. Betul. Tapi suara sebenar tak macam Upin Ipin langsung ya? Tak ada. Kita buat parodi je. Parodi je. Sebab dekat IG dia pun tulis abang Upin Ipin. Betul. Okey Hasif. Tadi tu persembahan tu dengan AEG Boys. Tapi lagu ni lagu Hasif seorang kan? Betul. Betul. Tu lagu saya seorang. Tapi kenapa buat persembahan tadi dengan AEG Boys sajalah? Okey, itu saja-sajalah sebab tu member daripada entertainment yang sama, jadi diorang support. So kita just orang kata buat cover suka-sukalah macam tu. Hasif cuba ceritakan sikit dengan tentang single terbaru ataupun single pertama Hasif ni, Janji Sampai Mati. Okey, single Janji Sampai Mati ni dia punya pencipta dia Aizat Amdan, dan lagu ni mengisahkan tentang sepasang kekasih yang berkorban hingga akhir hayat. Lepas tu tapi saya tak boleh sampaikan lagu tu dari perasaan yang sebegitu, tapi saya lebih kepada perasaan kekasih sayang daripada ibu kepada anaknya. So lagu ni saya nyanyikan untuk arwah mak saya macam tu. Okey. Lagu ini dicipta oleh Aizat Amdan. Adakah memang diciptakan khas untuk awak? Adakah bila awak tanya Aizat lagu mana yang sesuai untuk saya, Aizat cadangkan lagu ni? Macam mana? Dia Aizat memang bagi saya lagu ni sebab lagu ni sesuai untuk tone saya. Dia kata suara saya agak-agak serak macam Cakrahan kan, tapi bagi saya itu tak tahulah, saya rasa lain. Bagi dia macam tu, jadi saya okey je, alhamdulillah lah kalau dia nak bagi lagu tu. So dapatlah lagu Janji Sampai Mati ni. Macam tu. Macam seorang pelakon juga. Dengar tak suara saya? Dengar. Clear. Macam pelakon kan, sebelum pelakon tersebut menerima satu role lah kan, mereka diberi hari-hari untuk study that role. Sama macam penyanyi juga. Dengar cerita macam Hasif ni, diberi masa untuk memahami, mendalami lagu ni. Berapa banyak masa yang Hasif ambil ni? Saya ambil masa lagu ni hanya untuk 3 hari saja. Wow. 3 hari saja. Kenapa kejap sangat? Itulah sebab saya rush sangat sebab lagu tu memang nak keluarkan cepat. Jadi saya
kenalah buat sesuatu yang drastik. So 3 hari tu saya nak menghafal lirik, nak menghayati lagu, nak memahami lagu. So terciptalah lagu ni. Suara saya. Okey, macam tu lah. Dan kalau tengok music video, lirik video lagu Janji Sampai Mati ni dah 3 minggu upload dekat YouTube. Wow, lebih 200,000 views. Yes. Wow. Adakah awak rasa mengejutkan? Sambutannya memang menggalakkan. Zif? Alhamdulillah, saya rasa memang sangat-sangat terkejut lah. Saya tak sangka sebab sebelum ni saya memang tak ada dalam bidang nyanyian. Sebelum ni saya ada dalam bidang parodi, lakonan. Jadi tiba-tiba orang boleh terima saya untuk dalam bidang menyanyi. So Alhamdulillah lah macam tu. Alhamdulillah. So baca tak komen-komen penerimaan orang macam mana? Yang masa first tu saya baca, and then yang sekarang ni saya tak baca lagi. Tapi saya rasa penerimaannya Alhamdulillah semua ada komen yang positif lah. Itu kurang lah macam tu. Okey, dan lagu ni Asif kata tadi memang khas untuk Mak Asif sendiri kan. Jadi bila nak buat persembahan mesti akan ada emosi tu. Orang kata dia akan terkenang, teringat kisah Asif bersama Mak. Jadi Hasif pernah menyanyikan lagu ni secara live depan penonton? Pernah. Jadi macam mana Hasif kontrol emosi tu, Hasif? Saya just janji tak keluarkan air mata. Itu saja. Saya takut orang nampak air mata saya. Janji jangan. So kita kena siap-siapkan tisu lah. Dekat boket dah ada lah semua. Ada, memang sentiasa ada. Asif, kalau kita tengok lirik video tadi tu pun cantik pembikinan dia. Boleh ceritakan sikit tak tentang pembikinan lirik video tadi tu? Tentang itu pun sebenarnya video lirik tu pun tak plan. Saya masa sampai tu pun tiba-tiba ada kamera semua. Saya tak tahu pun itu khas untuk lirik video tau. Macam tu. Jadi tiba-tiba dah siap, ini rupanya untuk lirik video. Baru saya faham. Saya pun tak tahu sebenarnya masa tu. Ingatkan paparazzi. Ingatkan paparazzi baru nak feeling artis kan. Okey, tapi ini langkah pertama lah Asif menjadi artis. Ya, betul, langkah pertama saya. So, bila langkah pertama ni orang kata boleh dikatakan menjadi tau Asif. Dapat sambutan hangat daripada orang ramai. So, plan seterusnya, perancangan Asif untuk dalam industri muzik ni. Okey, perancangan saya untuk industri muzik ni, saya harapkan lagu ni dapat lebih lagi view, and then kalau boleh nak masuk AJL. Alhamdulillah. Amin. Macam tu. Kita aminkan sama-sama. Kan orang kata setiap angan-angan tu mungkin akan jadi cita-cita, dan cita-cita mungkin akan tercapai. Betul. Betul. Macam dekat dia kena cakap macam itu. Tunggu juga dia keluarkan suara tu. Macam dekat Instagram kan, Hasif banyak buat parodi kelakar-kelakar macam tu. Sekarang tak berjaya pula, kira berjaya lah kan sebagai seorang penyanyi yang baru. Jadi mungkin pada masa akan datang ni, Hasif akan teruskan menjadi seorang penyanyi ataupun berhenti, tak nak nyanyi dah, saya nak fokus pula nak jadi komedian lah. Tapi untuk sekarang ni saya masih lagi buat konten dekat TikTok, dekat YouTube, dekat IG semua. Tapi dalam masa yang sama pun saya memang kena teruskan dengan bidang nyanyian ni lah. Sebab bila kita dah masuk dalam bidang nyanyian ni, kita kenalah serius kan. Tak naklah orang tengok kita sekejap tenggelam, sekejap timbul. So kita kena timbul je macam tu. Kena selalu ada. Betul. So kena, orang kata kena lebih strong lah dalam segi bidang nyanyian ni. Macam tu. Okey, so Asif, awak dah keluarkan lagu ballad. Ada tak nak try genre lain lepas ni? Rap ke? Tiba. Boleh lah kot. Saya nak macam ni, kalau boleh kita nak ada lagu-lagu dance macam tu lah. Sebab saya pun minat dance. So kalau boleh lah macam tu, lagu-lagu yang catchy. Sayanglah Asif dalam kereta. Kalau tak saya dah suruh menari dah. Itulah. Boleh, saya boleh. Saya hafal semua step nyanyian lagu Stacy. Gitu. Okey, tapi kan mungkin ada lagi yang belum mengenali Hasif Upin. Mungkin ada orang nak tahu
Macam mana Hasif boleh masuk dekat dalam industri? Ceritanya tu. Saya sebenarnya sebelum ni content creator, seorang TikToker. Lepas tu saya pergi audition lah nama benda tu. Lepas tu and then saya dapat saya pergi audition tu, saya nak jadi berlakon, tapi orang tu kata saya suruh menyanyi. So saya nyanyilah. Tiba-tiba tutup saya dapat tawaran jadinya penyanyi dekat Armani Entertainment. Alhamdulillah. So berlakon macam mana? Itulah So berlakon agak terkubur sikit lah. Tapi saya teruskan lakonan tu dalam TikTok je lah. Buat Bironi Pipin. Tapi kalau ada tawaran lakonan datang ke Hasif, adakah Hasif akan ambil ataupun nak fokus kat nyanyian je, Hasif? Saya nak sapu semua boleh tak? Sapu? Ambil Hasif, boleh. Semua dia nak sapu. Tapi biasanya macam tadi Hasif ada cakap suara Hasif orang komen serak-serak macam tu kan. Hasif memang sejak kecil ada pergi kelas nyanyian ke ataupun dalam toilet je training? Saya memang tak ada pergi kelas vokal ke kelas nyanyian ke apa ke. Saya memang selalunya nyanyi dekat dalam bilik air je lah. Bilik air? Betul lah. Toilet macam mana tahu tu? Jangan tanya, kita tengah live. Okey Hasif, macam mana nak follow Hasif kat social media? Boleh bagi nama social media Hasif? Sesangkut pula. Tak apa, saya bagi tahu. Hasif Upin. Kalau korang nak follow saya dekat Instagram, Hasif_Upin. Kalau dekat TikTok, okey. TikTok nanti akan ada sekali dekat TikTok. Okay, sorry. Hello? Ya, apa nama TikTok? Okay. Hello, dengar tak? Dengar. TikTok dekat YouTube semua ada. Nama samalah juga Dengar. Okey, dekat TikTok Abang Pupin, YouTube pun Abang Pupin. Alright. Hasif, terima kasih banyak-banyak sebab sudi bersama kita di Borak Kopitiam. Semoga awak terus terbang tinggi. Amin. Terima kasih semua. Assalamualaikum, Hasif. Bye, terima kasih. Waalaikumsalam. Bye. Wah, itulah dia Hasif Upin. Orang kata Abang Upin Ipin. Dan semalam Fiona sebenarnya telah pun diumumkan 12 lagu yang layak ke AJL 36. Keputusan telah pun dilakukan daripada 30 lagu, 12 lagu yang layak ke AJL 36. Congratulations. Kita ucapkan kepada semua pencipta lagu, penulis lirik, penyanyi, semua karyawan yang terlibat dalam penciptaan lagu yang layak ke AJL 36. Jadi kita tak layak ke AJL 36 tapi kita nak ucapkan terima kasih kepada anda yang menonton Borak Kopitiam hari ini. Ya, terima kasih juga kepada tetamu-tetamu kita pada hari ini. Kita jumpa lagi minggu hadapan, sudah tentunya saluran yang sama. Ya, betul. Sekarang kita tinggalkan anda dengan persembahan semifinal muzik-muzik 36 Aina Abdul dengan lagunya Sepi. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Bye. Borak Kopitiam. Sepinya di dalam hati, dirundung pilu rasa perih, sendirian aku berbisik, oh merintih